Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saya hormati ibu bapa, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sebagaimana yang telah kita rancang, insya-Allah kita akan mengadakan sedikit taklimat pengoperasian pembukaan sekolah bagi Siti Al-Ukhwah Keluang, dan insya-Allah taklimat ini akan dirakam dan boleh ditonton oleh ibu bapa yang tidak berkesempatan untuk bersama dengan taklimat kita pada pagi ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara berkenaan dengan pengoperasian dan pembukaan sekolah, dan insya-Allah sebagaimana yang kita sedia maklum, dari sudut SOP-nya tidak ada masalah, insya-Allah. Sebagaimana pengamalan yang telah kita buat sebelum ini, cuma ada beberapa perkara yang penting bagi ibu bapa ambil tahu, dan insya-Allah mudah-mudahan taklimat ini boleh membantu ibu bapa untuk bersedia ataupun menyiapkan anak-anak untuk pembukaan sekolah nanti, insya-Allah. Jadi kita pergi ke slide yang pertama. Jadi taklimat kita ini berdasarkan daripada apa yang telah diputuskan berdasarkan rujukan SOP dan arahan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah Fasa Pelabuhan Negara di Negeri Johor. Dan juga rujukan kita adalah berdasarkan perkara 7 di dalam institusi pendidikan Islam swasta, iaitu garis panduan Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dan tarikh operasi kita berdasarkan apa yang diputuskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi ibu bapa yang Allah Subhanahu wa taala, untuk sekolah rendah insya-Allah akan bermula pada 8 November 2021, iaitu bagi tahap 1, 2 dan 3. Jadi pada 8 November hari Isnin akan bermulanya persekolahan bagi tahap 1, 2 dan 3. Manakala bagi tahap 2, bagi darjah 4, kalau di sini kita hanya ada darjah 4 saja, iaitu akan bermula pada 14 November 2021. Jadi itu adalah tarikh operasi sekolah yang diputuskan oleh kementerian. Jadi harap ibu bapa dapat ambil maklum, bagi darjah 1, 2, 3 akan bermula 8 November, bagi tahap 2 darjah 4 akan bermula 14 November. Yang kedua adalah dari sudut kehadiran ke sekolah. Adalah kehadiran ke sekolah, walaupun sekolah kita kurang 150 orang murid, tetapi oleh kerana kapasiti kelas dengan pematuhan SOP, maka kita mengikut apa yang disediakan oleh KPM, iaitu 50% kehadiran daripada kelas, iaitu penggiliran dari sudut minggu, murid akan dibahagikan kepada 2 kumpulan dan kapasiti kelas akan dihadkan kepada 50%. Jadi maknanya kehadiran di sekolah ada penggiliran, ada hadnya yang akan dihadiri oleh anak-anak bagi kita mematuhi SOP. Walaupun sekolah di bawah jumlah pelajar 150, boleh saja sekolah itu beroperasi penuh, tetapi oleh kerana kita memikirkan kondisi sekolah kita dan khususnya daripada sudut kapasiti kelas yang agak terhad, maka kita terpaksa menghadkan kehadiran dan penggiliran murid ke sekolah. Yang ketiga adalah contoh bilangan dalam kelas yang berdasarkan daripada KPM. Kalau kelas itu ada 76 orang, maka akan dibagi pada 2, ada kumpulan A dan ada kumpulan B. Jadi
Minggu pertama akan ada keluhan A, jadi keluhan B akan PDPR. Minggu kedua akan ada keluhan B yang bersemuka, keluhan A akan PDPR, dan begitulah minggu yang seterusnya. Walau bagaimanapun, penggiliran kita hanya berjalan sekitar bulan 11 sahaja. Bulan 11, penggiliran kita hanya berjalan bulan 11 saja. Maknanya kalau kita melihat tidak ada masalah dari sudut sebaran penyakit, dari sudut kawalan kelas, dan mungkin beberapa faktor yang lain, insyaAllah kita akan bersekolah secara penuh tanpa ada penggiliran pada bulan 12 nanti lah. Adapun bulan 11 ini kita mengambil sebagai tempoh percubaan mengikut SOP yang telah disediakan ataupun yang telah ditetapkan oleh MKN ataupun Kementerian Pendidikan. Jadi insyaAllah jadual penggiliran akan dimaklumkan di dalam grup jemaah ibu bapa dan guru bagi darjah masing-masing. Kita akan maklumkan. Dan berdasarkan sudut faktor yang lain, penggiliran ini sangat penting adalah untuk membantu guru-guru mengenal pasti murid-murid yang keciciran dalam PDPR yang lepas. Jadi murid-murid yang keciciran, yang tidak sempat mengikuti, jadi akan diberikan satu fokus yang lebih dalam PDP kita pada kali ini. Seterusnya, yang ketiga adalah barang ataupun alatan yang akan dibawa oleh pelajar. Sebagaimana biasa, para pelajar akan membawa sejadah, sudu dan garpu untuk bagi makanan, untuk mereka makan, kain lap meja selepas mana mereka makan ataupun sebelum mereka pulang, mereka akan lap meja mereka masing-masing. Air minuman yang secukupnya, walaupun di sini kita ada sediakan air daripada mesin air, tapi boleh bawa air minuman yang secukupnya. Hand sanitizer bersaiz kecil dan penutup muka, dan boleh juga kalau nak pakai face shield pun tak ada masalah bagi siapa yang nak bawa. Tapi ini adalah alatan-alatan yang mesti dibawa oleh setiap pelajar. Jadi kadang-kadang ibu pastikan ibu bapa dapat semak, buat checklist adakah anak-anak membawa alatan yang cukup bagi kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan bagi kita mengawal sebaran wabak dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat adalah dokumen yang akan diisi oleh ibu bapa. Jadi ibu bapa pada hari pertama persekolahan selepas mereka pulang, ibu bapa akan diberikan beberapa lampiran surat. Pertama adalah borang kebenaran ibu bapa dan atau penjaga bagi pelaksanaan ujian kendiri COVID. Jadi itu surat yang pertama lah. Kita minta kebenaran keizinan ibu bapa supaya pelajar ini dapat diberikan ataupun dilaksanakan ujian kendiri COVID, COVID test jika mereka menghadapi simptom-simptom ataupun gejala yang menunjukkan tanda-tanda wabak COVID-19. Jadi borang ini kita perlukan untuk minta keizinan. Dan insyaAllah kita akan menyediakan alat uji kaji ini, ujian kendiri ini kepada para pelajar lah jika mereka memerlukan. Jadi keizinan sangat diperlukan oleh ibu bapa. Yang kedua adalah borang isytiharan kesihatan. Ini adalah borang yang akan diberikan setiap minggu persekolahan. Setiap kali persekolahan, hari Ahad anak-anak datang, mereka akan isi borang tersebut dan akan diserahkan kepada guru kelas masing-masing. Sebagai kecanakan kita, keprihatinan kita meninjau, melihat keadaan kesihatan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak tak boleh tahu dia sakit apa yang telah berlaku dalam beberapa hari yang lepas. Mungkin dia pernah demam, pernah sesuma dan sebagainya. Jadi borang-borang ini perlu diisi oleh ibu bapa dan perlu dibawa pada setiap minggu. Maksudnya borang isytiharan kesihatan pada setiap minggu persekolahan. Adapun borang kebenaran ibu bapa bagi ujian kendiri COVID, pelaksanaan ujian kendiri COVID ini boleh diisi sekali saja. Boleh diisi sekali sahaja. Seterusnya, ibu bapa juga diminta untuk sertakan sekali sijil ataupun digital certificate sijil vaksinasi yang digital ataupun yang bercetak lah, boleh diberikan kepada pihak sekolah untuk kita sebagai data kita, pemantauan kita mungkin terhadap golongan-golongan yang berisiko
Jadi ibu bapa yang ada sijil vaksin boleh photostat ataupun print outkan digital sijil kita itu dan serahkan kepada anak-anak untuk dibawa ke sekolah. Bagi ibu bapa yang mungkin berhalangan untuk memiliki sijil tersebut ataupun kebenaran vaksin tersebut, boleh berikan surat rasmi daripada ibu bapa ataupun penjaga berkenaan halangan ataupun kekangan vaksin. Kita tahu ibu bapa mungkin ada masalah dari sudut kesihatan yang mengandung dan sebagainya. Jadi sediakan surat untuk kita dalam pantauan kita, bagi kita ambil maklumlah perkara-perkara demikian. Kalaulah berlaku beberapa perkara, insya-Allah kita boleh mengambil tindakan yang pantas dan berkesan, insya-Allah. Jadi sijil ini perlu diberi sekali saja. Pada hari pembukaan sekolah, diminta anak-anak bawa sijil ini untuk diserahkan kepada sijil ataupun surat daripada ibu bapa untuk diserahkan kepada para guru. Seterusnya bagi murid yang bergejala, pihak sekolah akan menyediakan alat ujian syariah COVID. Dan alat ini akan disediakan satu orang pelajar sekali saja, satu alat saja. Pelajar akan beli dan sekolah akan simpan. Dan kalau kita melihat ada anak-anak kita yang bergejala, yang ada simptom, tanda-tanda, maka kita akan melaksanakan ujian COVID berdasarkan surat perizinan yang telah diberikan oleh ibu bapa. Jadi selepas itu kalaulah ada masalah, dan insya-Allah kita akan cuba atasilah dengan memaklumkan kepada ibu bapa, memaklumkan kepada pejabat kesihatan daerah dan pihak-pihak yang berwajiblah bagi tindakan seterusnya. Jadi perkara ini penting untuk kita memastikan keadaan anak-anak kita di sekolah dalam keadaan yang selamat, yang baik dan jauh daripada segala kemudaratan dan penyakit mudah-mudahan, insya-Allah. Jadi saya harap ibu bapa dapat beri kerjasama dan sangat juga digalakkan ibu bapa ya untuk melaksanakan ujian kendiri COVID kepada anak-anak masing-masing. Sangat digalakkan. Boleh saja ibu bapa kalau setiap minggu nak buat ujian COVID kepada anak-anak pun boleh. Ya kadang-kadang kita tak tahu anak-anak ni suka berdiam diri, tak nak beritahu, tak nak maklumkan kalau mereka sakit dan sebagainya. Jadi boleh juga dilaksanakan ujian ini di rumah masing-masing. Kemudian yang keenam adalah dari sudut pakaian ke sekolah. Sebagaimana yang kita maklum, sejak daripada awal tahun 2021 ini memang kita tak menggalakkan ibu bapa membeli pakaian asal dia lah. Kerana kita tahulah, kita pun tak pasti adakah persekolahan ini akan berjalan dengan sempurna ataupun ada halangan-halangan ataupun kekangan. Jadi kita maklum, memang ada yang dah call ustaz, dah beritahu ustaz, dah tanya ustaz boleh tak nak beli pakaian dan sebagainya. Di peringkat kita nak membantu ibu bapa untuk dari sudut berjimat cermat lah, dari sudut wang lah. Jadi insya-Allah untuk pakaian sekolah, murid kalaulah pakaian itu tak muat ataupun pakaian itu rosak dan sebagainya, murid dibenarkan memakai pakaian selain daripada pakaian rasmi sekolah mengikut hari yang ditentukan. Jadi kadang-kadang ada hari yang kena pakai baju, kena pakai jubah, tapi pakaian jubahnya tak muat. Jadi boleh pakai pakaian lain selain daripada pakaian rasmi sekolah. Pakaian lain tersebut mestilah bersopan dan tiada karikatur di baju. Jadi pakaian yang anda nak pakai, contoh anda nak pakai baju t-shirt. Jadi pakaian itu mestilah pakaian yang sopan, bukannya pakaian yang ada karikatur, kartun-kartun, superhero di baju mereka lah. Kalau boleh dapat pakaian putih, pakaian sukar warna putih pun tak ada masalah. Yang ketiga, stokin hendaklah sentiasa dipakai. Dan yang keempat, slipper boleh dipakai di sekolah. Boleh anak-anak datang, tak payah pakai kasut pun tak apa. Terus pakai slipper di sekolah pun bagus, lagi mudah. Kerana untuk memudahkan anak-anak ke tandas dan untuk mengambil buku. Jadi kalau dulu kita sediakan slipper, mungkin anak-anak terpaksa berkongsi slipper. Jadi untuk kawalan penyebaran wabak COVID ini, kita usahakan supaya anak-anak boleh pakai slipper ke sekolah. Dan kalau mereka nak ke tandas, mereka nak berwudu, mereka boleh guna slipper masing-masing. Seterusnya adalah berkenaan dengan yuran bagi November dan Disember.
Sebagaimana kita maklum, oleh kerana pembelajaran bulan November ini tidaklah sepenuhnya ada penggiliran, maka yuran kita pada bulan November adalah RM100. Adalah RM100 sama seperti sebelum ini. Yang kedua, dari sudut yuran makan adalah RM50. Dan bagi Disember, yuran dia adalah RM50. Oleh kerana ibu bapa dah telah bayar sebahagian yuran Disember pada awal tahun, jadi yuran Disember hanya RM50. Yuran makan mungkin sekolah sekitar 10 hari, 9 hari, yuran makan RM70. Dan pembelian alat saringan COVID, alat ujian saringan COVID, iaitu RM14 bagi seorang pelajar lah. Jadi kalau ibu bapa yang ingin bayar secara keseluruhan, jumlahnya adalah RM244. Dan pihak sekolah juga sangat memperingatkan ibu bapa supaya boleh cek dengan guru kelas masing-masing. Mungkin ada yuran-yuran yang tertunggak sepanjang PDPR di rumah, mungkin dapat boleh bertanya dengan guru dan insya-Allah boleh melakukan pembayaran, dan resit nanti kita akan keluarkan. Oleh kerana kita PDP tak boleh bertemu, insya-Allah nanti kita akan keluarkan resit bagi mereka-mereka yang telah bayar yuran sejak daripada bulan 5 sehinggalah ke bulan 10 insya-Allah. Jadi itulah sekadarnya berkenaan dengan taklimat operasi dan pembukaan sendiri. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat membantu ibu bapa untuk melakukan persiapan. Dan yang paling penting kita juga nak ingatkan supaya ibu bapa dapat melihat ataupun menyemak buku anak-anak. Boleh lihat buku anak-anak, adakah ada kerja rumah yang masih belum siap, ada tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru yang belum disiapkan. Bolehlah dalam tempoh seminggu ini ataupun seminggu dua ini bagi darjah 4, bolehlah untuk mereka semak kerja-kerja rumah mereka, untuk siapkan kerja-kerja rumah mereka. Yang kedua adalah ibu bapa dapat juga melihat, memantau buku-buku teks yang kita berikan kepada pelajar. Kerana buku teks kita itu adalah buku teks wakaf daripada orang ramai. Diharapkan ibu bapa dapat lihat buku teks tersebut. Kalau buku teks tersebut koyak, silakan tampal. Kalau buku teks itu sampulnya telah rosak, sila tolong minta tolong supaya dapat dibalut semula, supaya jaga hayat buku teks itu dapat lebih lama dan dapat digunapakai oleh generasi ataupun adik-adik seterusnya. Jadi mohon bersama ibu bapa untuk lihat, pantau buku teks sekolah yang telah kita berikan. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang permasalahan ataupun pertanyaan boleh guru-guru hubungi guru kelas masing-masing ataupun guru-guru penolong ataupun saya sendiri kalau ada masalah dan sebagainya lah. InsyaAllah kita akan cuba membantu. Dan dalam tempoh minggu ini juga tiada PDPR, tapi kita buat service center e-learning. Ada setiap hari, ada hari-hari yang tertentu. Mungkin ibu bapa boleh call guru-guru tersebut untuk bertanyakanlah masalah pelajaran dan sebagainya, kerja rumah yang tak siap, yang tidak faham boleh tanya pada guru-guru subjek yang bertugas pada hari tersebut. Jadi insya-Allah terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah jangan lupa tahun 1, 2, 3 akan bermula pada hari pada 8 November, 8 November minggu hadapan, hari Isnin, tapi hanya kumpulan A saja. Kumpulan A. 1, 2, 3 kumpulan A. Kemudian nanti pada 14 November darjah 4 kumpulan B dengan 1, 2, 3 kumpulan B lah. InsyaAllah nanti maklumat kita akan bagikan kepada ibu bapa seluruh jadual dan sebagainya insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.